Stamina, fokus dan kekuatan mental menjadi taruhan. Rintangan berliku menjadi cabaran. Latihan beradiwira menjadi sandaran prestasi. Tekad yang tinggi diperlukan bagi bergelar juara. Hai, saya Ethel Lampai Ringgit dan anda bersiaran selama setengah jam bersama kami di Femina, sebuah rancangan yang mengupas sisi peribadi serta kerjaya personaliti wanita pilihan. Dalam episod kali ini, kami membawakan anda seorang personaliti dalam bidang sukan ataupun fitness yang mencabar. Yanti Ibrahim, seorang wanita kelahiran Miri, Sarawak yang menempa nama beliau dalam sukan ini sejak beberapa tahun lalu. Kehebatannya bukan saja sebagai peserta, tapi juga sebagai tenaga pengajar bagi mereka yang berminat. Pengasas pusat kesihatan ini juga telah membawa nama negara ke peringkat antarabangsa dalam kejohanan beberapa tahun lepas. Kehebatan menempatkan dirinya sebagai pencabar dalam arena ini memberikan anjakan bagi wanita di luar sana untuk membuktikan yang sukan lasak ini juga boleh dikuasai. Perjalanan Yanti Ibrahim dari mula hingga ke peringkat tertinggi bakal disajikan dalam episod kali ini. Jadi teruskan bersama kami. Semua ini hanya di Femina. Hai, saya Yanti Ibrahim, berasal dari Bintulu, Sarawak. Saya mempunyai 9 orang adik-beradik dalam keluarga yang dominannya perempuan. Seramai 8 orang perempuan dan seorang lelaki. So, sejarah awal kehidupan saya bermula di Kampung Sinong, Bintulu, di mana keluarga saya berpindah dari Miri ke Bintulu. So, saya bersekolah rendah dan menengah di sana hingga ke tingkatan 4. So, saya actually melanau bayi di Melanau. So, impian saya ke Menara Gading bermula dengan langkah awal sebagai pelajar matrikulasi Sains Biologi di Kolej Cermajaya Kuching sebelum menyambung pelajaran di Terengganu di Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia Terengganu dalam jurusan Ijazah Sains Kimia. Untuk beberapa tahun selepas pengajian, saya masuk ke beberapa bidang pekerjaan korporat, antaranya perbankan dan farmaseutical. So, saya memang mempunyai motivasi yang sangat tinggi sejak kecil. Memang kompetitif dan sukakan cabaran. Mungkin dari sebab itu juga ianya menjadi teras hidup saya bila saya meningkat usia. Apa orang lain nak buat, saya memang mahu mencuba. Permulaan saya dalam bidang kecergasan bermula dari pelajaran saya di alam digital. Saya mengikuti video-video di YouTube yang menawarkan pembelajaran dalam bidang kesihatan dan kecergasan. Tercetus satu impian dalam diri saya ketika itu untuk menjadi jurulatih kecergasan. Tetapi saya tidak tahu macam mana atau caranya atau tempat di mana saya boleh menimba ilmu. Takdir menemukan saya dengan satu syarikat ataupun akademi yang bernama Fitness Innovation Malaysia yang terletak di Damansara Perdana, di mana mereka berusaha sama dengan American Council of Exercise atau ACE untuk memberi sijil kepada orang sesiapa yang hendak menjadi personal trainer. Ketika itu saya masih berada di Kuala Lumpur, so tanpa berfikir panjang, saya terus mengambil peluang dan mereka menawarkan beasiswa selama 6 bulan di mana saya bekerja sebagai penyambut tetamu. Pada yang sama, saya belajar untuk mengambil sijil. Sejak dari hari itu, saya tidak menoleh ke belakang dan terus belajar bersungguh-sungguh hingga lulus ujian sebagai personal trainer. So, saya membawa ideologi yang saya tanamkan dalam diri saya dalam gymnasium hasil usaha dengan rakan kongsi saya, Stephen On. Gymnasium bernama Night Performance Training Center ini bukan seperti gymnasium biasa. Ianya tempat di mana sesiapa yang berminat untuk mencabar diri dalam bidang yang mereka minati, kami akan memberi latihan berprestasi dan performance training di mana mereka akan lakukan di sini bersama kami. I know Yanti when we were colleagues about 8 years ago. I met her in 2013. We worked together at the same gym and then somehow just click from working together. We did a lot of projects together. We just have that chemistry that makes me want to work with her more. I can say that she has a dedication that is second to none, and she has the discipline, the strictness. In a way, both of us complete each other. Whenever there's something that I thought impossible, she will be the one that convinced me that it is possible. Sometimes when she thought that it's impossible, I'm the one who convinced her that it is possible. That's what I think about working with her. She's a doer. That's all I can say.
So, sejak dari 2018, penubuhan Night Performance Training Center atau lebih dikenali sebagai Night PTC, kami berbangga dengan apa yang telah kami usahakan. So, pelbagai kelas latihan lasak kami sediakan, contohnya kelas tinju bersama dengan kelas saya, kelas larian berhalangan atau lebih dikenali sebagai Obstacle Course Racing, OCR. So, sebagai sebuah gym yang pertama di Sarawak yang menyediakan latihan OCR, sambutan dari orang ramai juga menggalakkan kesedaran mereka terhadap sukan ekstrim ini sudah membuka mata mereka untuk datang ke sini untuk mencuba segala halangan yang telah kami sediakan. So, ahli Night PTC kami juga terdiri daripada pelbagai bangsa, umur dan gaya hidup. Semua orang bercita-cita untuk cergas dan mencabar diri. Saya faham motivasi mereka kerana saya juga pernah berada di tempat mereka. Cuma mungkin mereka perlukan bimbingan melalui pengalaman yang telah saya lalui ke jalan yang betul di mana mereka boleh mengaplikasikan dalam latihan mereka. Selagi boleh, saya mahu memberi dorongan dan bimbingan pada semua ahli kami yang melangkah ke Night PTC untuk mengambil latihan mereka. So, sebagai jurulatih kecergasan, saya bertanggungjawab ke atas kesihatan mereka dan pencapaian mereka juga. So, saya perlu tahu apa keupayaan mereka dalam kategori umur, taraf kesihatan serta gaya hidup mereka. Ada orang yang bercita-cita mahu hidup cergas dan menceburi bidang sukan lasak. Tetapi mereka juga perlukan disiplin dan sentiasa mengekalkan gaya hidup yang bersih dan juga sihat. So, prestasi anda ditentukan oleh diri anda sendiri. Jika tiada fokus dan sambil lewa, memang hasilnya tidak seberapa. Itulah yang selalu saya tekankan kepada semua ahli saat mereka melangkah ke sini. Untuk sentiasa mempersiapkan minda dengan cabaran yang kami sediakan dan sentiasa konsisten. Bertemu lagi kita di dalam Femina. Salam perkenalan daripada saya Yanti. Halo. Hello. Hai. Thank you, terima kasih kerana sudi datang ke sini untuk sesi temu bual. Terima kasih. Ya. Sama-sama juga. Ya. Apakah persiapan ataupun ritual Yanti sebelum sesuatu kejohanan atau sesuatu pertandingan? Seminggu sebelum kejohanan, selalunya saya akan jaga pemakanan. Sangat penting. Pemakanan kena cukup karbohidrat. Okey. Karbohidrat yang sihat, yang bukan yang goreng-goreng. Nasi putih pun kalau boleh kurangkan. Selalunya saya akan makan pasta. Makan cukup karbohidrat, cukup protein, cukup fiber, brokolinya. Lepas tu air 2 liter. Lepas tu makan pun ikut masa. Makan pun ikut macam masa, biasalah macam basically. biasa, Cuma saya rasa saya kurang makan yang berminyak. And then yang paling penting cukup tidur. Cukup tidur. Mesti cukup tidur. Start hari-hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kena mesti cukup tidur 8 jam sehari. And then dia dalam 6 hari sebelum hari kejohanan tu, rutin dia mesti sama. Bangun waktu sama, makan waktu sama, Dan tidur tidur. waktu sama. Adakah Yanti juga melakukan meditasi ke? Meditasi mungkin tak sangat, tapi stretching. Stretching yang Selalunya penting. saya buat body flow dekat mat, dengan view macam ni, dekat beach, dekat rumah, tak ada orang. Lepas anak pergi sekolah, I will come back balik rumah. And I keep moving, just to keep myself active. Saya tengok Yanti ni merupakan seorang yang sangat cekal dari segi mental sebenarnya. Mental is everything. Your mind, Ya. pemikiran anda boleh bawa anda ke mana-mana that you want to go. Ya. If you want to go there, if you put your mind right, you can go there. Imagine, vision, something big, something yang apa-apa yang you nak usahakan, always start dekat your mind. Minda sangat penting. Bila I rasa macam hari tu mental, my mind want to go somewhere else, something yang tak Macam positif, kusut ke? macam kusut. Ya. Tarik nafas, and then relax. And then project dalam minda something yang clear. Then you can start buat Training. whatever that you want to do. Badan kita pun sebenarnya bergantung dengan minda. Minda, Kalau exactly, kita betul. selalu fikir negatif, badan Betul. kita pun boleh sakit. Betul, sangat-sangat. Betul. So minda bagi saya sangat penting because dari minda lah
macam mana badan kita akan bekerja, betul tak? Betul. Kalau minda kusut, badan memang jadi malas nak tidur je. Kalau minda aktif, minda dah vision macam mana nak pergi, hari ni nak pergi jogging, esok nak pergi jogging, esok nak pergi sini. So badan dengar. Badan ikut saja apa minda nak buat. Betul. Pengalaman hidup daripada saya melahirkan anak, tak ada yang sakit selain daripada melahirkan dia. So selagi tak ada benda yang boleh melawan kesakitan melahirkan anak saya, I can still go on. Number one. Number two, pengalaman kehilangan ayah saya. So, selagi kesakitan, kerinduan, kehilangan seorang bapa, apabila terjadi dekat saya rasa tak ada lagi yang boleh menakutkan saya, tak ada lagi yang boleh menjatuhkan kekuatan minda saya selain daripada this one, kehilangan ayah saya. So bagi saya, kejohanan OCR yang saya sangat minat ni, selain daripada sukan yang saya minat, bagi saya OCR dia macam life savior. In so many time. And also as a therapy for you? As a therapy as well. Terlalu banyak insiden and then terlalu banyak momen-momen dalam hidup saya apabila sukan ini membantu saya untuk kembali berdiri atas kaki saya. Kembali hidup. Yes. Kembali hidup daripada mengalami kesedihan yang lampau. Yes. Bangkit semula. Yes. So sukan ni bukan sekadar hobi, bukan sekadar kerja. So fitness / my OCR sukan ni, sukan berhalangan ni yang saya minat ni, dia bukan sekadar kerja atau bukan sukan yang saya minat. It's my life actually. Yes. Doing what you love is semestinya sesuatu yang sangat membahagiakan. And I'm blessed. Sangat-sangat sangat bersyukur and bertuah. Pernah tak hadapi apa-apa kecederaan serius? Pernah. 2 kali. Okey. Sewaktu kejohanan, dalam tengah kejohanan. Yang pertama melibatkan bahu saya sebelah kiri. Okey. Yang kedua melibatkan buku lali sebelah kiri juga. Sebelah kiri juga. Nak juga kat situ. Nak juga kat sini. So yang pertama tu dekat bahu sebelah kiri sewaktu Spartan Race tahun 2016. Dekat satu halangan you kena angkat batu, tahu tak? Batu macam globe made out of cement. Dia buat daripada simen. Berat, I think dalam 30 kg something. So kena angkat dari satu point pergi ke another point dalam 50 meter lah macam tu. Nak kena angkat. So bila kita tak sedia, kita angkat je. So waktu tu I just angkat, dan tu tersalah angkat. I boleh dengar bunyi macam crack. Pop macam tu. Tapi dia tak sakit terus. Dia tak sakit terus. Boleh lagi angkat. Lepas tu pergi satu point, and then patah balik, letak bawah. And then lari. Lepas tu lari. Dia tak rasa waktu mungkin ketika itu. Sebab adrenalin. Mungkin ya. Selalunya lepas macam tu. Bila adrenalin dekat badan, energy, your mind focus, sakit, berdarah, memang tak rasa lagi lah. Memang tak rasa. Lepas tu lari balik rumah. Lepas tu, kenapa lain rasa? Tak boleh pusing. Lepas tu pergi check, injured. Injury. Kecederaan kat sini, lepas tu kena rehat lah. 6 bulan. 6 bulan? Sama juga dekat ankle buku lali tu, waktu nak buat halangan tayar. Dia orang susun tayar and then kena buat lari dekat lubang tayar tu. Tersalah pijak. Lepas tu terseliur, terpelecok. So, waktu tu dapat rasa terus. Mungkin sebab halangan tu yang pertama antara yang awal. Atau mungkin adrenalin tak ada lagi. Tak ada lagi adrenalin. Masih relax. No distraction from the adrenaline. So dapat rasa. Inilah. Terhenjut. Yang selalunya kalau ada kecederaan macam ni, selalunya lah. Yang 2 kali ni lah, tak selalu. Yang 2 ni memang kena ada kesabaran. Jangan tergopoh gapah. Nak tergopoh gapah, nak cepatlah baik. Kena bagi 6 bulan selalunya. So macam mana bahu Yanti sekarang dan kaki? Dah okey dah? Okey dah. Dah lari balik dah. 6 months je. Then go back. Terus berlari. Ya. Sekarang dah okey dah. Dia nak kena rehat, nak kena jaga makan, nak kena makan fish oil banyak. Lepas tu nak kena buat rehab exercise. Kena kerjakan dia juga. Dia tak boleh relax. Dia nanti dia tak hidup. So kena angkat.
Dia kena buat exercise, kena gerakkan kaki semua. Kena pastikan oksigen tu mengalir. Betul. Darah kena mengalir. Okey. Cukup menarik. Wanita gagah ni. Ya, kena sabar kalau ada injury. Yanti, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di sesi soal bicara ini, sesi bual ya. Sama-sama. Ya, dan Sama-sama. dan Yanti banyak memberikan pedoman, tips dan inspirasi kepada ramai wanita di luar sana, terutamanya little girls yang mungkin looking up at Yanti and maybe I want to be like Yanti. Mana tahu kan? Yeah. So, terima kasih Ethel dan Femina sebab menjemput saya untuk berada di sini hari ini. Ini adalah peluang yang sangat berharga yang saya akan ingat sampai bila-bila untuk berada di sini sekarang, menceritakan pengalaman saya. Lepas tu untuk menjadi inspirasi untuk wanita luar sana, untuk ibu-ibu seperti saya, untuk anak muda, terutamanya anak-anak muda wanita dan kanak-kanak perempuan. Supaya saya dapat memberi inspirasi kepada mereka untuk sentiasa maju ke hadapan, untuk sentiasa fokus, untuk sentiasa percaya dengan diri sendiri. Dan bertemu kita sekali lagi ke segmen yang seterusnya. Anda jangan ke mana-mana. Maka, bermulalah cabaran kita untuk hari ini. So, Yanti, tell us what are we going to do? Okay, cabaran hari ini hanya 4 minit. Yeah. So there'll be 4 workouts. That is upper body, 4 station, number 1. Number 2, it will be lower body, upper body, and total body, explosiveness. Different workout, different equipment except for body weight here. I see. Okay, now station number 1, this is for your upper body, untuk especially around your back area and your bicep for the strength of your tangan. Okay, so how you're gonna do it? You're gonna hold the strap here. Hold the strap. Okay, and then after that, abs in, lean back, and pull yourself up. Okay. Number 2 here, lower body. So it will be for your leg, the strength of your leg. So how you gonna do it? Diri tegak macam ni. Okay. And then after that, you're gonna push your hip to the back into squat position. So this is squat for the strength of your leg. Alright. Alright. Now number 3. Okay. This will be your upper body. This is 2 kg dumbbell. Start from this position. Alright. Alright, and I'm going to press the dumbbell up, back to your shoulder. Up, back to your shoulder. Next, last one, number 4. Okay. For total body. Using battle rope, okay, hold the rope like this, stands wide. Yep. And you're going to push your hip while lift the rope and slam it to the floor. Like hit it like you made it. Yes. You're going to use the power from your hip. Alright. Push your hip and slam it. Alright? So, 4 minit. 4 minit. 20 saat, 20 satu saat. station. Baik. Rehat 10 seconds. Okay. 20 seconds. Okay. 10 seconds rest. Okay. 20 seconds workout. 10 seconds rest in between. Last station 20 seconds. Repeat. Sekali lagi from the beginning until the end. So this is actually a 4 minutes workout. 4 minutes is enough per day. It's enough. It's enough to kickstart your day in the morning or to end your day in the evening. Nice, nice. You ready? I think I'm ready. I'm ready. Okay, let's go. All right, 3, 2, 1, and go. Yep, 20 seconds here. Breathe in between. Below workout, you're not only moving, you have to incorporate your breathing as well so that you can exert properly and effective for your training. So try not to rush on your breathing. 3, 2, 1. Time's up. Next. So you have 10 seconds rest between workout. Number 2 is what? Do you remember? Yep. What is that? Squatting. Alright. And go. So in 20 seconds, you try to perform as many repetitions as you can. Again, this is very important and very effective as well. You're rushing, you just need a quick fix. This is it. And time. 10 seconds rest. Perfect. You have 10 seconds. I can feel the burn. You move to the next one. Number 3. Start from here and go. 20 seconds. Try to lift it right above your head. Like this. And in the middle, above your head. Alright. So 10 seconds, halfway through. Remember, breathe.
exert and breathe 5 seconds to the end. 4, 3, 2, and time. 10 seconds rest. Next one, battle rope. Grab the rope, stance. This is for the whole Yes, body. whole body, explosive. 3, 2, 1, go. Nice. Balance, coordination. Breathe, don't forget. Almost there. This is the hardest part, I know. 3, 2, exact 10 seconds rest. Back to the top. Last round. You are 2 minutes here. Only 2 minutes. Another 2 minutes and then you're done. You move on with your day. 3, 2, 1, go. Yes. Breathe. How are you? I'm still alive. Halfway through 10 seconds. Almost there. I know your arms burning right now. 3, 2, 1. Rest 10 seconds. Different workout, different pattern will give you different energy. This is like your time is literally precious. Yeah. And go. You are pushing by time, so your mind works differently. Without the time, you just finish repetition, it works differently. So different format hit differently. You have how many seconds? 8 seconds here. Countdown 6. I know you're tired. I can see way from your pace. 3, 2, 1. Rest 10 seconds. All right, saved by the bell, yeah? 10 seconds. Feels only like 1 second for the resting. Grab the dumbbell. 3, 2, 1 from the first rep. Yes, go. Breathe, Ethel. Exactly like that. You have 10 seconds, halfway through. 5 seconds. Time slowing down, right? It feels like 2 years. All right. Rest 10 seconds. The last 20 seconds of your day and then you move on with your day. 3, 2, 1, go. Breathe. Last 10 seconds. You need this. You need this fresh energy. Almost there. Don't stop. Almost there. 3, 2. We're done. Good job. Thank you Good so job. much, Auntie. That's it. That's only 4 minutes of your day. Just kickstart your day. That's Oh it. my gosh, that was like literally the most intense 4 minutes of my life. 4 minutes only. You can start with it, a quick fix, or you can end it with 4 minutes of your day afterward. That's all that you need, 4 minutes. Yeah. Oh my gosh, it's like very precious for me. Thank you. Thank you for doing it. All right, thank you so much, Yanti, Yes, for thank everything. you. You're welcome. Kita baru sahaja menyelusuri perjalanan serta perjuangan seorang wanita yang beronak dan berliku. Yanti Ibrahim membuktikan yang jika minda kita diletakkan di tahap yang tinggi dan positif, maka hasilnya adalah sesuatu yang di luar jangkaan. Bermula dari satu cetusan dalam hatinya, ianya berakar menjadi satu obsesi yang memacu ke arah kecemerlangan. Liku-liku hidupnya ada yang naik, ada yang turun. Hinggalah memberikan satu impak yang membuatkan dirinya merundum jatuh dari segi emosi dan mental. Tapi, Yanti Ibrahim bukanlah sosok wanita biasa. Dia mampu bangkit dengan semangat baru, memberi makna kepada erti perjuangan. Kekentalannya diterapkan dengan disiplin yang jitu. Dia tidak mengambil mudah sesuatu perkara. Bagi saya, tiada yang mustahil bagi wanita yang fokus dan tahu apa yang diinginkan. Sehingga kita berjumpa lagi di episod Femina yang seterusnya. Bye!